Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang bahagia hormati Fazil Ustaz Khairul Azhar Al-Ghazali Al-Hafiz, Imam Muda Azhar, sahabat seperjuangan untuk kasus surau Rawdatul Jannah, surau Nabi Muhammad, ayah ibu Rasulullah bin Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bersama mereka solat subuh secara berjemaah pada pagi ini, dan mutiara dan tazkirah subuh pada pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Azhar. Jadi insyaallah nomor kami masa yang panjang untuk makluman. Tak lagi lepas habis kuliah lagi saya jamuan insyaAllah lagi saya usaha mencari kuih nasi masjid kalau tak ramai makan di surau kita bagi mengelakkan kita punya ukhuwah kekeluargaan. Setiap kali ada kuliah kita bakal doa insyaAllah. Jadi dalam kurang masa kita boleh bagi Imam Muda Azhar untuk meneruskan kuliah tazkirah kita pada minggu kita. Tolong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب السيد محمد آمين وشيخ شيخنا السيد أحمد الحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميد وأصولهم وفروعهم شكر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. جزاك الله خيرا جزاء لرئيس المجلس kekanda saya Abang Idris yang dimuliakan pengurusi dan saf kepimpinan surau Rawdatul Jannah ataupun surau Tsunami, pimpinan masyarakat, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita syukur Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan yang telah pun menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita mengharap, kita berkumpul, kita mendambakan segala-galanya kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak membangunkan kita pada pagi ini, itu hak Allah. Tapi ternyata Allah masih lagi memberikan kepada kita nyawa. Maka antara cara untuk kita membalas balik ataupun kita menzahirkan lambang kesyukuran kepada Allah adalah kita mengerjakan rukuk dan sujud seperti yang kita lakukan tadi hari. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa
yang solat Isyak secara berjemaah, maka dia akan mendapat pahala seolah-olah beribadah separuh malam. Malam ni mudah kata mula pukul 7 malam sampailah pukul 7 pagi. 7 malam sampai 7 pagi. Itu malam. Jadi 12 jam lebih kurang tak? Lebih kurang 12 jam. Jadi nak ibadat daripada pukul 7 sampai pukul 12 malam, bukan dia. Bukan passion kita. Ibadat tu dia, tapi kita yang bukan dia. Oi, tengah nak tunggu mayang maghrib pun, nak habis mayang maghrib, nak wirid pun berasa apa duk cuik tengah belakang. Berasa supaya orang duk cuik tengah belakang. Hei, wirid tu imam panjang sikit pasal nak marah ke tu imam. Tu wirid. Wirid maghrib. Padahal nak mayang isyak pula sakit bukan lagi mana pun. Pasal panjang. Tiba-tiba nak ibadat daripada pukul 7 sampai pukul 12. Oh, bukan dia lah. Tapi dengan hanya sembahyang isyak berjemaah dapat. Dan begitulah barang siapa yang solat subuh secara berjemaah mendapat pahala seolah-olah ibadah sepenuh malam, pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Padahal kita baru mari dah. Baru mari kita saat ni, tak berapa minit. Tapi Allah Ta'ala maha kayanya Allah, maha borosnya Allah. Pada ayat tadi disebut Ar-Rahman tu Allah maha bogoh. Boroh ni mana dia bagi sungguh. Hang semayang pukul bagi, hang tak semayang pukul bagi. Kadang-kadang hang tak semayang tu nego lagi maju daripada hang semayang. Hang Islam pukul bagi, hang kafir pukul bagi. Pasal tu tak pelik kalau orang tanya kita, pasal apa orang kafir kaya pada orang Islam? Tokoh-tokoh jutawan bilion ni dunia, Bill Gates yang buat komputer, Mark Zuckerberg, burger kan bejo tak tahu lah, hak buat Facebook, mau kaya-kaya. Siapa mereka? Kafir. Kalau orang tanya pasal apa mereka kaya pada orang Islam, jawabnya kerana Allah ada sifat yang bernama Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am. Tuhan yang memberikan nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar, boleh lihat dengan mata kepala. Dan dia tak selected. Bukan dia pilih-pilih orang dia nak bagi, dia beri semua. Musuh mu dapat, mu tak mayang mu tak apa. No. Musuh cara halal pun dapat, cara haram pun dapat. Tetapi ingat, ada satu lagi sifat yang bernama Ar-Rahim. Apakah definisinya? Iaitulah Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus. Dia selected, dia pilih. Bukan semua orang dia bagi, dia pilih. Siapa dia? Nikmat apa tu? Nikmat Islam dan iman. Bukan semua orang boleh dapat nikmat sembahyang. Bukan semua orang dia bagi nikmat beriman. Bukan semua orang dia bagi nikmat boleh duduk dalam majlis ilmu. Setengah-setengah duduk dalam majlis ilmu, puasa subuh tadi duduk cuik dengan belakang. Puasa subuh dengan orang duduk cuik kan. Weh, jomlah. Oh, jom. Dah tak tahu nak gimana. Padahal tubik-tubik sampai dia nak tangga tu tak tahu lagi nak gimana. Tapi dia tak mau duduk dalam majlis ilmu. Tu. Ada macam lagu tu. Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita pagi ni, alhamdulillah. No? Jadi alhamdulillah, terima kasih banyaklah pada pihak surau Bandari khususnya kerana menyusun jadual dan ada dapat kita jumpa. Kita biasa mari surau ni dulu ni. Tapi lama dah banyak tahun dah tak mari. No? Jadi itu yang jalan apa-apa. Tapi masjid tu mari sedia. Masjid boleh kata kalau kita mari lagi sedia lah Ustaz Nasri duduk ni kan. Tapi surau ni tak tahu kata dekat dengan masjid kita. Selama tak mari. Yalah, hari tu pun duduk mari dengan orang. Kali ni mari sendiri. Jadi cari sikit lah. Alhamdulillah, kita pulang kahwin pun banyak. Lama dah tak mari ni. Lepas mari tu bulan 3 hari tu. Lepas tu Covid tak mari. 3 bulan lepas lepas duduk telefon Masjid Temunyong semua lah. Kita tak mari kan, setakat lah tak lagi lah. Lepas tu bulan lepas pun telefon lagi. Kata nanti isap dulu kau. Bulan lepas pun telefon lagi. Kita kata hak kali ni kalut sikit pasal baru boleh orang baru.
Baru boleh orang baru. Sulung lelaki. Sulung boleh dapat anak sulung lah. Sulung perempuan, bodoh perempuan. Ni lelaki, sulung lelaki. Betul. Mulai habis convocation lah. Pantang lah. Boleh, baru boleh mari. Jadi bila duk mari lang kahwin ni, kita tak mari saja. Kita duk bawa kitab guru kita, nama kitab tu Kitabul Adab. Memang kalau lang kahwin surau mana masjid mana kita baca kitab tu sambung. Dan dia ada 50 adab dalam kehidupan seharian ni. Kerja buat kita ni, dan kita masuk kali ni, kita masuk adab ketika ziarah kubur. Ni. Masa di perbincangan Masjid Teriang bulan 3 hari tu, last bulan 3 saya tengok catatan, kita buat cerita tajuk adab bertakziah. Bila orang mati ada cara-cara nak takziah, tapi tak mau ulang lah tajuk tu. Jadi kita nak terus sambung. Kita terus kepada adab ketika ziarah kubur. Qala Syekhu Muallifur hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adab ketika ziarah kubur. Di antara adab-adab ketika ziarah kubur, yang pertama apa? Berdiri ketika ziarah. Bila kita ziarah kubur, seadabnya kita berdiri. Kecuali jika terdapat uzur, tak boleh nak berdiri lama, kan? Sakit lutut, tak apa nak larat, kan? Dan boleh juga dengan cara duduk. Duduk pun boleh, bukan kita tak boleh duduk, boleh, tapi seeloknya berdiri. Seeloknya berdiri jika dia tak uzur. Kalau uzur duduklah. Sama juga ataupun dia ni tak uzur pun, dia tak sakit tapi dia duduk, boleh juga, kan? Tapi tengok cara duduk tang mana. Jangan pergi duduk atas batu nisan orang pula. Betul. Yang kedua, dekat pada bahagian kepala mayit ataupun kepala mayat. Batu nisan kan ada dua, hak belah kaki kosong, hak belah kepala ada tulis. Mana ada tulis. Jadi kita nak ziarah, nak duduk di mana? Duduk belah kepala. Kita nak ziarah ni duduk belah kepala dia. Dia dalam keadaan baring itu. Ni kalau kata kiblat, belah ni, mana kepala dia belah ni, kaki belah ni. Kita duduk tanpa. Kita tengok kiblat atas mana. Kalau kiblat sana, contoh kiblat sini, mana kita kena duduk belah sana, menghadap sini, menghadap belakang kiblat. Sebab mayat tu dia mengiring, dia menghadap kiblat. Jadi kita duduk depan dia, bukan kita duduk belakang kiblat menghadap kiblat juga. Jadi kita kena duduk belakang kiblat, menghadap belakang kiblat. Duduk depan kiblat, menghadap belakang kiblat. Barulah kita bertentang muka dengan dia. Tu cara dia tu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Ni pada awalan. Ada juga yang sebut menghadap kiblat, duduk ongkok belakang. Dibagi kalau kita main jenazah, kita sampai-sampai orang dah ke bumi. Contoh macam 4-5 hari lepas, kita neri kedah kehilangan seorang ulama yang besar, walaupun tak terkenal, tapi dia ulama yang penting dalam dunia, khususnya tarbiyah ataupun sufi, iaitu Tuan Guru Haji Rifai Yaakob. Kita taklah lama duduk dengan Tok Guru. Ingat dia 4-5 tahun juga duduk madrasah Zuhdiah. Sebelum kita masuk imam muda tu, kita duduk pondok dia. Sambil-sambil duduk ulang alik ke pondok Tok Guru Haji Omar Zuhdi. Jadi banyaklah tarbiyah yang dia tu kesan daripada dia. Antaranya pernah sekali kita musafir dengan dia. Kita naik kereta dengan dia, kita bawa, kita driver, dia duduk sebelah. Masa tu nak pergi mana? Pergi Pulau Pinang, tak silap. Sampai di Sungai Petani, Tok Guru dia ngantuk. Nampak dia sengguk. Dia sengguk-sengguk. Kita berkata, Tok Guru ngantuk ni, Tok Guru tidur ni. Tapi tuan-tuan, yang kita perasan satu benda. Apa dia? Dekat tangan dia ada tasbih, dan tasbih tu berjalan. Allahu Akbar. Sambil tidur, tangan berjalan. Kalau kita terus tak tidur lagi, boleh pot tasbih dah. Tak tidur lagi pun tak ada, cari tak jumpa mana tasbih tadi tau. Tak tidur lagi, tu tak tidur lagi. Kalau tidur tak tahu,
Pas mana tasbih, dia tidur pun tasbih duduk jalan. Sebab apa? Ibarat kalau kata kalam para anbiya, dia kata tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Telah tidurlah mata kami tapi hati kami tak tidur. Itu kalau para anbiya. Begitulah warisnya. Pewaris Nabi siapa? Ulama. Allah. Dan di tarbiyah kami ni, saya sepanjang duduk dengan dia bertahun-tahun, saya tak pernah dengar tinggi suara dia. Ya? Ada hak yang dia mau lepas. Kita tak bisa kena. Kawan mereka tak main subuh, kan tak main subuh, tak main jemaah. Main subuh semayang tapi tak main jemaah. Terus panggil lah. Duduk pondok ni kena semain jemaah. Main jemaah, ngaji kena masuk, duduk pondok. Duduk kampung tak apa lah. Nah, ikut suka kita. Jadi terus panggil, hak tak semain jemaah. Tanya apa siapa tak main jemaah? Tanya lembut. Seorang pun jawab kata, makin lambat tu pun jaga lambat. Terusnya tu kata malam ni tidak awal no. Dia kata lagu tu tak marah tapi rasa kesal tu. Kalau kita duduk tempat dia, kita dapat rasa lah. Aku mana cara tarbiyah tu Allah halus sungguh. Tak ada dah dengar. Allah sedih sungguh. Sedih sungguh. Ni pun tinggal saat ni. Tinggal mari langkawi saat sebab kita duk urus bahagian baca Quran kubur. Kita pekat-pekat dengan anak murid dia baca 40 hari. Kubur tu baca. Ambil tutor orang alim pun baca 40 hari. Kita ni kena habis lagi. Ambil. Maka kata mu'allim, menghadap kiblat. Apa juga. Kalau kita nak menghadap dia, kita duduk depan muka dia. Tapi bila kita nak doa, kita menghadap kiblat. Tu cerita dia. Macam kita ziarah Rasulullah, kita duduk menghadap Rasulullah. Tapi kalau nak doa menghadap Rasulullah pun boleh. Tapi kalau kita nak menghadap kiblat pun boleh. Tu. Cuma kalau Rasulullah ni, elok kalau menghadap kiblat masa kita ziarah Rasulullah masa tu, sebab dia menghalap punggung ke Rasulullah. Kadang-kadang kita ni duduk selfie. Zaman ni panggil suara foto. Suara foto tu pun selfie tu, kita talap punggung kita ke Rasulullah. Tak boleh. Jadi kalau nak ambil juga mengiring. Mengiring apa? Makam sini mengiring. Makam mengiring. Kan kita talap punggung talap sana. Makam situ. Tak apa. Ni tak. Rasulullah di belakang kita. Tak kena. Tak kena. Tak apalah. Sudah lah kan. Ke depan kita pekat beringat. Yang keempat, membaca salam dan doa sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sama-sama kita baca. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Orang kampung kata, hai kau mana pula subuh pagi ni pergi salam kat ahli kubur ni. Dah belajar. Rupanya kita dah labbaik Allah tu lah. Dia bukan pergi umrah lagi, bukan dekat kakak apa lagi, tapi duduk labbaik Allahumma labbaik. Hai, mana puak mana sesat ke apa ni duduk talbiah pun ni. Tak, tu dipanggil belajar. Wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un. Assalamu alaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, anasallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa kashafa kurbatakum wa taqabbala hasanatikum wa tajawaza an sayyiatikum. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Allahumma rabbal arwah al-baqiyah wal ajsadi al-baliyah wal 'izami an-nakhirah allati kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'minah
adkhili Allahumma alaihim rauhan minka wa salaman minna Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya, doa dia. Doa ni tak apalah. Walaupun kita tak pernah baca, sekurang-kurangnya pagi ni kita baca dah sekali. Kali lalu. Kurang-kurang pun Allah Ta'ala catat dah dalam amalan hidup kita. Kita pernah baca doa ni. Walaupun bukan di kubur tapi dalam majlis ilmu. Dan kita niat. Lepas ni bila kita lalu kat kubur, pergi ke kubur, bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mana bagi salam? Ni masuk rodong, duduk gelap, kiki tak ada adab langsung. Kubur ni tempat yang alamnya tak sama dengan kita. Ada adat yang kita kena jaga sebab alamnya bukan lagi alam wayang. Alam dunia, alam wayang. Boleh duduk berlakon hari ni. Buh dengan kopiah, dengan jubah, dengan serban, mari duduk mengajar. Alim sungguh ustaz tu. Wayang ya. Pandai berlakon. Nah, benar-benar. Buh jubah, buh serban bagi kita ustaz. Padahal ilmu pun tak ada berlakon ya. Alam wayang tapi kubur bukan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan sikit yang kita buat, situ tempat balas dia. Banyak mana kita buat, situ tempat balas dia. Hatta jahat, situ tempat dia. Bukan ada amalan apa. Bagi makan kucing pun bukan ada amalan apa, tapi senyum kat jiran. Jiran tu buat tahanan macam-macam kat kita. Longgok sampah depan rumah, parking kereta depan rumah kita, kan? Masa muka dengan kita, masa apa tak main hantar kat kita, tegur apa pun tak, tapi kita tak senyum ke dia, bagi salam kat dia. Tu amalan. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, wirid pas main orang lebih pakat mengantuk, kita pun gagah subhanallah, subhanallah. Amalan hitung semua. Jadi bila kita pergi ke kubur tu, bagi salam dalam assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Aku akan duduk dengan pokok nanti. Pasal terus tuan-tuan, ziarah kubur ni boleh menghidupkan jiwa. Siapa yang merasa aku ni awak lah semenjak 2 menjak ni puasa malas nak pergi masjid, puasa tak suka duduk dalam kuliah, puasa malas nak sedekah, puasa tak apa nak suka dengan anak cucu, puasa tak apa nak suka dengan orang soleh, orang baik, dengan jiran-jiran. Di kubur berdoa, teriak sebagainya, insya-Allah menghidupkan hati. Orang yang dia susah teriak tu tanda kata hati keras. Pasal tu Imam Nawawi pun sebut, kalau kita tak mampu teriak, maka buat teriak. Buat teriak, ya Allah, ya Allah. Tak teriak pun, tapi ya Allah, tolonglah ya Allah. Maksudlah gitu, dia mengharapkan kepada Allah. Maka kata Mu'ali lagi, di antara ucapan salam yang dianjurkan ketika ziarah kubur, apa dia? Sama-sama kita baca lagi. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Kita kata assalamualaikum, sejahtera atas kalian, ya ahla la ilaha illallah, wahai ahli la ilaha illallah. Depa kita ni dia panggil ahli la ilaha illallah. Pasal apa? Ahli yang mentauhidkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Ahli. Maka kita bagi salam, assalamualaikum wahai sekalian ahli la ilaha illallah. Kita kata apa? Min ahli la ilaha, daripada siapa salam? Daripada aku, siapa dia? Ahli la ilaha illallah. Ya, sama lagi kita baca lagi. Ya ahla la ilaha illallah, wahai ahli la ilaha illallah. Apa lagi? Kaifa wajadtum la ilaha illallah, Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, ighfir liman
qala la ilaha illallah wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah. Ini dia. Maka kita bagi salam, wahai ahli la ilaha illallah. Daripada siapa? Daripada ahli la ilaha illallah. Kan? Kemudian kita kata, wahai ahli la ilaha illallah, kaifa wajadtum? Kaifa wajadtum? Bagaimana nak menemui, nak mendapati la ilaha illallah? Allahumma, wahai Allah, bihaqqi la ilaha illallah, dengan kebenaran la ilaha illallah, kebenaran, benarnya la ilaha illallah, ighfir liman, kita minta ya Allah, ampunilah, ampunilah. Bagi mereka yang menyebut la ilaha illallah, himpunkan kami, himpunkan kami bersama-sama dengan orang yang menyebut la ilaha illallah. Kita minta berdasarkan hadis ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala idza marra bil maqabir assalamu alaikum ya ahla la ilaha illallah. Yang kita sebut tadi, siapa yang sebut macam tu ila akhirih, man qala dhalika ghafara Allahu lahu dhunuba 50 sanatan. Allahu akbar. Wa liwalidayhi wa liqarrabatihi wa li'ammatil muslimin. Kalau ini disebut taha zikra dhalika al-habib Ali bin Hasan al-Abbas fi kitabih. Apa dia kata? Barang siapa yang baca doa tak kala ziarah kubur, doa yang kita sebut tadi ni, dan ingat atau tadi ni, tak ada ingat tak apa, telefon buat telefon, tak bawa, bagus sungguh. Mari mata-mata nak cari akhirat sungguh lah ni. Pen pun tak bawa, buku tu semua dunia ustaz. Kami mari nak semayang nak pahala. Ulama sebut ilmu ni seperti mana kijang, seperti mana anak kijang. Kijang sedap. Kau ni ada lagi kijang kau dah kahwin, tak ada apa. Foto tak apa. Kau gunung apa? Gunung cincang apa? Tak ada apa. Dah kot, tak ada apa. Lu cari tak jumpa. Tak jumpa. Tenang. Kalau nak kena ambil kat sana agak lah. Tak tahu, kita kawan-kawan ada rajin dia perlu masuk hutan kita perlu malam sekali. Kan masuk tu makan sedap daging kijang. Orang bagi daging merah. Daging merah sedap. Tak pun. Teringat. Jadi ilmu ni macam kijang. Kijang ni bila kita dapat tangkap dia tu, kalau dapat tangkap lah. Dulu ni orang tangkap semua lah, ni orang tembak makan tu. Dulu ni orang tangkap pasal dulu kan ada petik air, nak makan baru sembelih. Jadi dia kata ilmu ni macam kijang. Kalau kita dah dapat tu kan, dia boleh lari. Makanya dapat apa? Bekas bagi elok. Bekas tambah ikat kaki kat apa nak tangguh boleh tau. Tengok orang asli tangkap nak apa dia ikat kaki pun kat kayu tangguh balik. Pasal apa? Sebab tak ikat lagu tu, tak bekas lagu tu, dia lari. Macam tu lah ilmu. Dia kena bekas bagi elok. Lagu mana cara nak bekas? Dia mesti tulis. Mesti ada pen, mesti ada kertas. Kalau kata ngaji di pondok, tok guru dia suruh ada kitab tu tulis bagi elok. Tapi tak apalah. Ni amang kuliah umum, bukan kuliah pondok ni. Jadi saya minta abang Derek ambil gambar bulan tu. Kat tengok situ. Zaman law. Zaman law, teknologi. Ambil gambar, pakai baca. Sebab apa Nabi sebut? Siapa baca doa ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Dosa apa ni? Dosa yang tak berhajat kepada taubat lah. Kalau dosa yang berhajat kepada taubat, dia kena taubat. Ini dosa yang mana disebut innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan yang kita buat akan menghilangkan kejahatan yang pernah kita buat. Dengan cara ziarah kubur, baca doa. Dan katanya lagi, dan dosa kedua orang tuanya dan kerabatnya dan juga seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini dia.
Lagi kata muallif, hai kita ni musim PKP. No, PKP, pemulihan apa sebagainya tu. Sampai berapa bulan tu? Boleh apa? Padan apa? Ha? Jadi satu lagi. Dua hari. Boleh 2 hari. Yang kelima, kita baca sampai 6 kau. Yang kelima apa dia? Membaca surah Yasin. Kemudian menghebahkan pahala bacaannya untuk samayat. Hak ni ramai orang silap. Baca Yasin tapi tak hebah. Supaya masak barang tapi tak ajak makan. Masak makan, kena ajak makan lah. Jamu lah tu. Ni baca Yasin kat atas kubur tapi tak niat pahala Yasin ni untuk si mati. Ramai orang buat begitu. Pergi yang bawa Yasin dengan tahlil untuk diri dia sendiri. Supaya makan duk tayang saja. Kawan tu boleh buat apa dah dalam kubur harap dia orang kita lah. Pasal tu kena niat hebah. Niat aku baca Yasin ni hebah pada dia. Macam kita buat tahlil lagi, tahlil rumah orang. Tahlil saja boleh pahala kat kita.